Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله واللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita taufik untuk kita dapat teruskan majlis ilmu, majlis muzakarah kita daripada kitab Penawar Bagi Hati. Sebagaimana yang kita telah pelajari selama ini, walaupun kita ada kekangan dari segi SOP, COVID-19 dan sebagainya, Alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah SWT dorong kita untuk kita terus juga usaha kita untuk berjalan pada jalan mencari ilmu. Semoga kita termasuklah di dalam apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Man salaka tariqan yatamisu bihi ilma sahalallahu lahu tariqan il jannah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang berjalan di satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Taala akan mudahkan jalan dia menuju ke syurga. Jadi kita teruskan daripada kitab kita Penawar Bagi Hati ini, insya-Allah, iaitu yang seterusnya bab yang kelima. Dah masuk bab baru kita ni. Bab yang kelima pada menyatakan syukur. Menyatakan syukur. Jadi kita dah belajar sebelum ni bab berkenaan dengan sebelum pada syukur kita belajar tentang sabar. Jadi syukur dengan sabar ni dia seperti dua sayap pada kita ni, kan? Ulama memberikan tamsilan lah. Maknanya orang yang ada syukur dan sabar ni, mana dia mudahlah dia nak sampai kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita umpamakanlah begitu, redha Allah ni berada di satu tempat yang tinggi, maka syukur dan sabar inilah sayap yang akan menyebabkan kita dapat sampai kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syukur dengan sabar ini, dia sebelum ni kita sebut tentang sabar, maka sebab itu lepas daripada sabar, pengarang kita Syekh Abdul Qadir Al-Mandili telah melanjutkan dengan bab yang seterusnya, iaitu tentang syukur. Jadi insya-Allah kita akan tengok apa bahasan yang telah dibawa oleh pengarang kita ini berkenaan dengan syukur ini. Berkenaan dengan syukur. Jadi kat depan tu kita dah belajar tentang sabar, kita dah belajar tentang khauf, kita dah belajar tentang zuhud. Jadi ini kita nak cerita tentang syukur. Maka kata pengarang kita, ketahui olehmu bahawasanya syukur itu memalingkan oleh hamba akan segala barang yang memberi nikmat Allah Ta'ala dengan dia atasnya, daripada pendengar dan penglihat dan kaki dan tangan dan lainnya, kepada barang yang dijadikan dia kerananya. Rasanya fahamlah semua tu. Sebab bahasa Melayu kan, semua kita faham, satu-satu kita faham. Memang faham kalau satu-satu, tapi kalau bila digabung jadi tak berapa nak faham. Gini, pengarang kita bagi tahu, Syekh Abdul Qadir kita bagi tahu, ketahui olehmu, hendaklah kita faham elok-elok bahawasanya syukur itu memaling oleh hamba. Maknanya kita lah, hamba tu kita lah. Memaling ni maksudnya apa? Kita menggunakan ataupun kita ni kita mengarahkan oleh kita akan segala barang yang memberi nikmat Allah Ta'ala dengan dia atasnya. Apa saja nikmat yang Allah Ta'ala bagi, yang Allah Ta'ala beri kepada kita, maka kita gunakan. Daripada pendengar, ni contoh nikmat. Maknanya contohnya pendengaran kita. Pendengar tu maksudnya pendengaran. Dan penglihat, maksud dia penglihatan. Dan kaki dan tangan. Jadi maksudnya, sebab apa? Ini semua nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Ada orang ada mata, tapi Allah Ta'ala tarik penglihatan. Ada orang ada telinga, tapi tak dengar.
Sebab apa? Yang boleh bagi dengar, tak dengar, nampak, tak nampak ni Allah Subhanahu Wa Taala. Mata tu sendiri, dia tidak bagi apa-apa manfaat. Kecuali apa yang Allah Ta'ala izin. Ada orang kita tengok mata dia tu, tak ada nampak cacat. Memang pejam, tu memang kita faham lah. Tapi ada orang yang tak nampak pun macam dia buta. Mata dia elok. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak beri penglihatan, maka dia tak nampak. Begitu juga telinga. Kalau kita tengok orang pekak tu, kan? Bukan telinga dia tertutup. Sama je macam kita. Ada lubang juga macam kita. Telinga dia sama, ada kuping telinga macam kita. Tapi Allah Ta'ala tarik. Allah Ta'ala tahan pendengaran tu. Jadi ini sebenarnya yang pertama sekali ialah kita nak kena faham, ia adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini semua adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah lah Tuhan sebenar pada nikmat-nikmat ini yang Allah Ta'ala beri pada hamba-hamba dia. Dan kaki. Tengok kaki. Ada orang ada kaki tapi tak boleh nak ambil manfaat daripada kaki dia. Duduk atas kursi roda. Orang duduk atas kursi roda tu bukan semua yang kudung. Ada yang nampak ada kaki. Begitu juga tangan. Jadi kata pengarang kita, maksud syukur ini ialah bila seorang hamba itu dengan segala nikmat yang dia ada ini, dia gunakan, memalingkan. Tu maksud dia menggunakan semua tadinya dan lain-lain lagi lah. Dia bagi contoh 4 perkara kat sini. Pendengaran, penglihatan, kaki, tangan. Kepada barang yang dijadikan dia kerananya. Jadi dia gunakan semua ini sesuai dengan maksud dijadikan, tujuan untuk digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu orang bersyukur. Apa dia contoh? Seperti. Seperti itu maksud dia bawa contoh. Seperti apa? Memalingkan ia akan pendengarnya kepada mendengar Quran dan hadis dan ilmu yang memberi manfaat. Jadi tujuan Allah Ta'ala jadikan telinga ni untuk dengar. Allah Ta'ala jadikan pendengaran ini supaya yang paling kita perlu gunakan ialah untuk kita dengar Quran. Quran itu firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak dengar hadis. Dan kita nak dengar ilmu-ilmu yang bermanfaat. Macam yang kita duduk dengar hari ni lah. Sekarang ni, ini ilmu yang bermanfaat daripada apa yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili daripada kitab dia Penawar Bagi Hati. Jadi tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari sidang jemaah Surah An-Nur Bandar Puteri Kelang ni. Jadi di sini Allah Ta'ala, telinga pendengaran ini sangat perlu untuk kita gunakan kepada apa yang disukai oleh yang memberikan nikmat tadi. Allah Ta'ala bagi kita pendengaran, contoh, ialah untuk kita dengar perkara-perkara yang dia suka kita dengar. Tapi sifat telinga ni memang dia tak boleh tutup. Dia akan dengar semua benda, dia akan masuk. Kan? Tidak macam mata. Mata boleh pejam lagi. Kalau telinga, kena tutup dengan jari. Kalau kita tidak, dia memang akan sentiasa terbuka. Jadi perkara yang antara contoh yang besar kita nak guna pendengaran kita ialah Quran. Kita nak dengar baca Quran. Sama ada suara yang kita dengar tu suara kita sendiri ataupun kita nak dengar daripada bacaan orang lain. Jadi kalau kata mendengar Quran ini, kita ni setiap hari kita kena dengar Quran. Dengar tadilah maksudnya antara sama ada kita dengar itu suara kita sendiri ataupun kita dengar itu daripada bacaan orang lain. Dan Nabi SAW sendiri memang buat dua-dua tu. Pernah Nabi SAW masuk dalam masjid, dia tengok para sahabat ada tengah baca Quran, ada tengah belajar, ada tengah belajar ilmu halal haram, hukum hakam. Nabi SAW pergi pada Sayyidina Abu Musa Asy'ari, lepas tu Sayyidina tengah baca Quran. Maka Nabi SAW turut dengar. Bahkan Nabi minta, wahai Abu Musa, kamu bacalah Quran. Mana Nabi nak dengar orang baca Quran. Kalau Nabi pun nak dengar, lebih-lebih lagi kita nak dengar. Jadi Quran ni kita kena dengar hari-hari. Dan kalau ikut Imam Abu Hanifah, bahawasanya Quran ini hak dia adalah untuk kita khatamkan 2 kali setahun. Maknanya kita baca Quran, guna pendengaran untuk dengar setiap ayat yang kita baca itu, sekurang-kurangnya khatam 2 kali setahun. Maknanya kita baca Quran 2 kali ulang dalam setahun. Ni memang maksudnya kena baca hari-hari lah.
Kena baca hari-hari. Tapi ada orang dia boleh buat macam Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dia boleh baca Quran khatam 30 juzuk dalam satu rakaat. Semayang witir saja. Maknanya lepas isyak tu sampai ke dekat subuh. Tu orang hebat lah. Sekarang ni pun sebenarnya ada je orang yang boleh, yang kita rasa macam tak logik kan. Contoh semayang tarawih. Kalau di pesantren di Temboro tu, Al-Fatah tu, mereka boleh waktu tarawih ni mereka bagi-bagikan grup. Ada yang grup yang akan solat sebanyak 1 juzuk setiap malam. Ada yang grup tarawih dia 5 juzuk setiap malam. Ada yang 10 juzuk dan ada yang 30 juzuk. Setiap malam khatam 30 juzuk. Setiap malam khatam 30 juzuk. Kalau nak tahu, kita boleh try lah kalau nak tahu macam mana rasa kan. Khatam Al-Quran 30 juzuk dalam masa satu malam. Ada, maksudnya zaman sekarang ni pun ada orang yang mampu buat. Bukan buat seorang-seorang pula tu. Boleh buat ramai-ramai pun. Berjemaah. Kita boleh ikut sama. Tapi COVID ni tak boleh lah nak pergi. Kalau tak bulan Ramadan, kita boleh pergi. Duduk situ sehari dua, try. Jauh mana kekuatan kita, ikatan hubungan hati kita dengan Al-Quranul Karim. Dan juga mendengar hadis. Selain baca Quran, kita juga nak kena dengar hadis Nabi SAW tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari kita nak dengar hadis Nabi SAW. Ini juga satu tuntutan kepada pendengaran yang Allah Ta'ala bagi. Sebab Al-Quran ni dia ada cahaya, nur. Hadis Nabi SAW juga ada nur. Maka kita nak dengar Quran, nak dengar hadis Nabi SAW tiap-tiap hari. Kita nak dengar di masjid tiap-tiap hari dan kita nak dengar di surau kita juga. Di surau pula. Di rumah kita juga tiap-tiap hari. Kalau dalam keadaan SOP sekarang ni, kita nak dengar di dalam rumah kita pun diperdengarkan hadis Nabi SAW ini tiap-tiap hari. Kan? Macam kita tengok TV tiap-tiap hari, macam itulah kita nak dengar hadis Nabi SAW tiap-tiap hari. Macam mana kita duk baca WhatsApp tiap-tiap hari, duk baca Facebook tiap-tiap hari, macam itulah kita nak dengar hadis Nabi SAW ini juga tiap-tiap hari. Dalam satu hadis diberitahu, kalau orang tu dia tak dengar perkara yang bermanfaat ni, kalam Allah, kalam Rasul dalam masa 3 hari, maka hati dia akan jadi keras. Kan? Jadi kita nak kena usaha. Benda ni dia tak akan datang kalau kita tak rancang, kalau kita tak usaha. Tuan-tuan, perempuan, saya cari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau para sahabat dulu, untuk mereka dapatkan satu hadis ni, mereka terpaksa merantau, menggembara daripada satu bandar kepada satu bandar. Orang dulu-dulu, imam-imam hadis, mereka terpaksa merantau daripada Bukhara, bergerak ke sana ke sini untuk cari orang yang ada hadis. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ada sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah duduk bersama Nabi. Pernah lepas Nabi SAW dah wafat, lama dah. Dia dengar cerita, kata ada satu orang sahabat ni telah dengar satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah bagi tahu tentang satu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Percakapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dia tak pernah dengar, dia tak tahu. Jadi untuk itu dia pun telah pergi. Dia sanggup pergi cari rumah kawan ni. Pergi cari, orang tu tengah tidur, tengah rehat. Jadi dia sanggup tunggu kat luar rumah tu. Sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tunggu sampai berdebu-debu dah dia duduk tunggu tepi jalan, tepi rumah kawan ni. Barulah kawan ni tengok, Allah, kenapa ni kamu kejut aku pun tak apa, kamu ni sepupu Nabi SAW, kamu ni orang mulia. Lepas tu dia pun bagi tahu, sebab aku sebenarnya ada hajat. Kerana aku dengar kata kau ni ada dengar menyampaikan satu sabda Nabi SAW yang aku tak pernah dengar. Jadi aku nak dengar ni. Jadi begitu sekali kesungguhan dia nak dengar hadis Nabi SAW. Jadi kita hari ni patutnya kat rumah kita pun kita perdengarkanlah hadis-hadis Nabi SAW. Macam kita boleh dengar macam-macam hari ni benda lain, lagu lah, nasyid lah, apa-apalah. Maka kita juga nak dengar hadis Nabi SAW tiap-tiap hari di rumah kita, di masjid kita, di rumah kita. Jadi kalau banyak ya sekarang ni yang buku-buku kitab-kitab hadis yang dah diterjemah dalam bahasa Melayu yang boleh kita manfaatkan.
Bukanlah saya paksa suruh pergi belajar bahasa Arab pula semua tu. Itu kalau mampu, alhamdulillah lah, baguslah. Tapi kalau tidak pun, kita ambillah daya usaha. Sekarang ni pun banyak dah kitab-kitab hadis terjemahan. Contoh, Riyadhus Salihin oleh Imam An-Nawawi. Dah banyak terjemahan dalam bahasa Melayu. Tiap-tiap hari kita baca 1 hadis, 2 hadis, 3 hadis. Kita baca bab ni 1 hadis, bab yang ni 1 hadis. Dan juga kitab Fadail A'mal pun ada dalam bahasa Melayu. Oleh Syekh Zakaria Al-Kandahlawi pun kita boleh baca, manfaatkan. Begitu juga kitab Al-Ahadis Al-Muntakhabah, Muntakhab Al-Hadis pun kita boleh baca di rumah kita tiap-tiap hari, 1 hadis, 2 hadis, supaya keluarga kita ni, pendengaran kita dan keluarga kita ni tidak pernah sunyi. Hari-harinya mesti ada kita dengar Quran, kita dengar hadis. Semoga inilah yang akan membentuk hati kita, yang akan menjadi penawar kepada hati kita. Ni penawar bagi hati kan, kitab kita ni. Macam mana kita nak ubat hati kita ini supaya sentiasa sihat. Sihat dengan apa? Dengan keimanan. Sihat dengan kecintaan pada Allah, kecintaan pada Rasulullah, kepada kehidupan akhirat. Tu yang kata sihat tu. Dan kita ni mudah terkesan dengan amalan, bukan terkesan dengan kebendaan. Apa lagi contoh dia? Satu, kita nak dengar Quran, kita nak dengar hadis, dan kita nak dengar juga ilmu yang memberi manfaat. Jadi ilmu yang memberi manfaat ni salah satu dia ni lah. Kita baca kitab-kitab, kita dengarkan, kita dengar orang-orang alim, ustaz-ustaz, ulama-ulama menyampaikan nasihat, menyampaikan ilmu, membincangkan, menghuraikan dan sebagainya. Jadi kita kena hari-hari kita kena ada duduk dalam majlis ilmu. Ilmu ni ada 2 jenis. Satu, ilmu, kita kata ilmu, kita pecah kepada 2 lah kategori secara umumnya. Satu, ilmu masail. Masail maksudnya ilmu yang berkaitan dengan masalah-masalah. Sama ada masalah fiqh, masalah akidah, masalah akhlak. Itu semua ilmu-ilmu yang berkait dengan masail, yang berkait dengan masalah-masalah. Jadi untuk ilmu masail ni kena orang yang berkelayakan untuk membicarakannya, untuk menghuraikannya. Ini sangat penting. Yang satu lagi ialah ilmu fadail, nama dia. Ilmu fadail ni maksud dia apa? Ilmu yang berkenaan dengan kelebihan-kelebihan amalan. Tentang dorongan-dorongan targhib yang diberikan oleh Rasulullah SAW terhadap satu-satu amalan, ataupun juga peringatan amaran-amaran ataupun tarhib yang diberikan oleh Rasulullah SAW terhadap sesuatu perkara. Ini pun adalah metodologi Rasulullah SAW membentuk para sahabat, mendidik, mentarbiah para sahabat Nabi SAW. Sebab tu kalau tentang hadis tentang kelebihan ini, kita akan dapati ada puluh-puluh ribu, ratus ribu hadis tentang kelebihan-kelebihan. Sedangkan hadis tentang hukum hakam ini, ia terhad. Ya, terhad. Jadi dua-dua ni penting. Dia umpama seperti kita sebuah basikal. Sekarang ni orang zaman duk kayuh basikal ni kan. Tak tahu pagi, tak tahu petang, tak tahu malam, duk kayuh lah basikal. Sekarang tak boleh lah kot di tempat-tempat hak mana ada PKPB ni kan. Terhentilah sekejap 2 minggu ni. Iaitu roda depan dan roda belakang. Kan? Apa dia punya rantai dia tu akan bersambung dengan roda belakang. Roda belakang ini yang mendorong. Baru bergerak basikal tu. Tetapi kalau bergerak saja, roda depan tak betul, dia tak akan dapat bergerak yang betul. Jadi dua-dua roda ni penting. Satu roda belakang yang menjadi pendorong dan roda depan yang akan jadi pemandu, yang akan menentukan nak hala ke mana, nak tuju ke mana. Jadi barulah betul. Barulah sampai tujuan dia. Macam itulah juga ilmu masail ini ialah roda depan. Dialah yang akan memandu untuk kita buat sesuatu perkara itu dengan betul. Manakala fadail ini pula, dia akan jadi roda belakang. Dia akan menjadi pendorong. Sebab fadail ini dia ada kaitan yang sangat rapat dengan keimanan. Lagi banyak kita dengar tentang fadail, maka hati kita akan lebih dekat dengan akhirat, akan lebih sensitif dengan nilai-nilai amalan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Memanglah buat ni dapat pahala banyak ni. Pahala tu apa maksud pahala?
pahala ni ialah menggambarkan redha Allah Ta'ala. Itu maksud pahala. Kan? Macam kalau orang kata, awak ada duit? Ada. Banyak ke sikit? Banyak. Banyak tu macam mana? Macam mana kita nak tahu duit tu banyak tak banyak? Kita kena tengok nilai dia. Kalau dia kata, oh saya ada duit. Duit saya RM30. Yang ni saya ada duit RM300. Mana kita tahulah, kita faham. Oh, okeylah RM30 pun banyak. Tapi nak banding dengan 300, banyak lagi 300. Macam tu juga amalan pahala ni sebenarnya dia nak menggambarkan redha Allah. Mana yang lebih Allah Ta'ala redha? Antara dua perkara ni, mana Allah Ta'ala lebih suka? Redha ni maksudnya Allah Ta'ala suka. Okey, sekarang ni antara kita nak tahu. Katalah kalau dalam hadis Nabi SAW beritahu, sembahyang seorang dapat 1 pahala. Sembahyang berjemaah dapat 27. Apa makna dia? Maksudnya kita tahu sekarang ni. Baru kita tahu. Oh, maksudnya Allah lebih redha, Allah lebih suka kalau kita dapat solat berjemaah. Barulah kita terdorong untuk bersolat berjemaah. Macam tu. Sebab tu fadail ni pun penting. Dan Nabi SAW sentiasa bawa perhatian para sahabat Nabi SAW, tawajuh mereka kepada tentang kelebihan amalan, tentang kepentingan amalan, hubungan dia dengan kehidupan, dengan akhirat dan sebagainya. Kan? Jadi ilmu ni penting. Contoh, bagaimana yang kata fadail itu mendorong jadi roda belakang dan masail itu memandu. Dia yang akan memandu supaya benda tu betul, hala tuju tu betul. Roda belakang dia akan menyebabkan basikal tadi bergerak. Tetapi yang menentukan tak masuk longkang ke sampai ke tak sampai ialah di bahagian pemandu tadi. Roda depan tadi. Dia ada handle dia tu kan. Jadi contoh dia ginilah. Contoh. Katalah bab masalah ambil air semayang. Kalau kita belajar masail, hukum hakam dia, macam mana rukun ambil air semayang? Rukun wuduk ada berapa? Ada 6 kan. Kita pun belajarlah. Ada 6 rukun wuduk ni. Kita kena ada niat, kita kena basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Dan tertib 6 semua. Kita belajar yang tu, tak adalah iman kita tu rasa nak pergi ambil air semayang tu. Bila dengar kata macam tu, rasa nak ambil wuduk. Tak. Tetapi bila kita dengar fadail, hadis Nabi SAW beritahu, bila kamu ambil wuduk ni, maka dialah yang akan menjadi, kesan dia ni lah akan menjadi cahaya di akhirat nanti. Aku akan kenal umat aku di mahsyar nanti melalui cahaya wuduk mereka. Kita pada rasa Allah. Rasa ini dia ada kaitan dengan keimanan kita. Bila Nabi SAW bagi tahu, bila seorang tu ambil wuduk, maka akan mengalir bersama air wuduk dia yang jatuh itu, yang menitis itu, segala dosa-dosa dia. Walaupun daripada celah-celah kuku sekalipun. Begitu sekali. Barulah kita pun rasa nak ambil wuduk. Rasa rajin nak ambil wuduk, tak berat nak ambil wuduk, dan kita akan wuduk dengan sungguh-sungguh. Sebab ia pun ibadah. Kita kena buat sungguh-sungguh ibadah ni. Nampak tak? Apa beza masail, apa beza fadail? Dia ada kaitan. Jadi bila kita dah semangat nak ambil, kalau semangat saja tapi cara tak betul, tak guna juga. Dah rajin dah ambil wuduk, sikit-sikit ambil wuduk, tapi tak betul pula dah kan. Macam saya selalu sebut je lah, ambil wuduk takrar ya kan. Basuh kaki dah tak kena, buku lali tak kena, habis. Jadi perkara ni kita nak kena dua-dua tu penting untuk kita belajar. Begitulah dalam amalan-amalan yang lain. Katalah kita dengar, tahajud ni macam ni. Kita pun nak bangunlah tahajud. Semayang duha ni. Tapi kita tak betulkan rukun solat. Tak guna juga. Tapi kalau kita tahulah, rukun solat ni ada 13. Kalau nak duha 2 rakaat, buat 2-2. Kalau nak semayang zuhur ni kena 4. Tapi kita tak ada dorongan dalam hati kita ni untuk taat, untuk kita laksanakan. Tidak ada dorongan. Fadail itu kurang, maka menyebabkan kita tidak ada kekuatan. Jadi ini dua-dua penting. Jadi telinga kita ni, kita nak dengar Quran tiap-tiap hari, hadis Nabi SAW tiap-tiap hari, ilmu tiap-tiap hari. Maknanya kita nak kena duduk dalam majlis-majlis ilmu, majlis-majlis ta'lim. Sebab tu dia kata ilmu yang memberi manfaat. Ada juga ilmu yang tak ada manfaat. Kan? Macam-macam ilmu sekarang ni. Bahkan ilmu yang menyesatkan pun ada. Macam ilmu sihir.
Nampak seronok, tapi menyesatkan. Atau ilmu cara kita kata apa? Cara main game, tidak ada manfaat lah maksudnya. Jadi yang dikatakan kita itu bersyukur ialah bila kita gunakan pendengaran kita ini kepada perkara yang Allah Ta'ala suka. Pendengaran kita itu digunakan ataupun yang Allah Ta'ala suka kita dengar. Iaitulah Quran, hadis, ilmu. Kita kena hari-hari kita nak dengar 3 perkara ni. Kata-kata ulama' tu dia cahaya. Hadis Nabi SAW ada cahaya. Al-Quranul Karim ada cahaya. Bila cahaya itu sentiasa menyuluh hati, barulah hati kita ni akan terang, hati kita ni jelas. Bila hati kita ni ada cahaya, baru dia nampak yang mana betul, yang mana salah, yang mana hak, yang mana batil, yang mana Allah Ta'ala suka, yang mana Allah Ta'ala tak suka, yang mana yang Rasulullah SAW suruh, yang mana Rasulullah SAW tak halang, larang. Jadi hati ini sangat perlu kepada perkara-perkara begini. Jadi kalau satu orang tu dia berjaya menggunakan, memalingkan oleh hamba, maksudnya dia menggunakan nikmat yang Allah Ta'ala bagi, ini contoh pendengaran tadi, kepada perkara yang Allah Ta'ala suka kita dengar, maka itulah yang dikatakan sebagai syukur. Ini ingat ni, kita masih dalam definisi syukur. Dan seperti memalingkan ia, seterusnya lah. Seterusnya ni, dia bagi contoh lagi. Dan seperti memalingkan ia akan kakinya kepada berjalan ke masjid. Allah Ta'ala bagi kaki. Boleh berjalan. Jadi di sini, dia akan gunakan kaki dia ini kepada perkara yang Allah Ta'ala suka kita gunakan. Jadi contoh paling mudah, pergi ke masjid. Sekarang ni kita tak dapatlah nak pergi masjid kan. Orang tertentu saja dapat pergi masjid. Tapi kami Alhamdulillah di wilayah Persekutuan ni, Tuanku Agung telah perkenan supaya membuka setiap waktu tu untuk solat biasa 20 orang maksimum, dan solat Jumaat 50 orang. At least adalah peluang untuk pergi kan. Kena berebut lah, first come first serve. Jadi berjalan ke masjid. Berjalan ke masjid ni nilai yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala suka. Macam mana tahu pergi masjid ni Allah suka? Inilah ilmu fadail tu penting. Cuba bayang, kita pergi masjid ni, Nabi SAW bagi tahu setiap langkah kan? Every step yang kita ambil, Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala hapuskan satu dosa. Allah Subhanahu Wa Taala angkat satu darjat, Allah Ta'ala bagi satu hasanah. Ini macam shampoo, 3 dalam 1. Satu langkah dapat 3. Satu langkah dapat 3. Tu nak pergi masjid, baru sampai ke tak sampai tak tahu ke masjid tu. Belum sampai ke masjid, langkah nak pergi ke masjid. Bukan langkah dalam masjid tu. Ini baru nak melangkah ke masjid. Tak sampai lagi. Buka pintu, langkah. Langkah, turun tangga. Langkah, pakai slipper. Langkah. Semua langkah-langkah ini ada nilai. Kerana apa? Kerana perbuatan pergi ke masjid itu adalah perbuatan yang Allah Ta'ala suka. Perbuatan yang Allah Ta'ala suka. Maka oleh sebab itu, jika kita gunakan kaki kita untuk pergi ke masjid, maka itulah contoh kepada syukur. Ini baru maksud dia syukur. Iaitu memalingkan oleh hamba. Maknanya kita ini menggunakan segala barang yang memberi nikmat Allah Ta'ala dengan dia. Apa saja nikmat yang Allah Ta'ala beri, kepada perkara yang Allah Ta'ala suka kita buat. Dan kepada mengerjakan haji. Berjalan pergi haji ni. Ramai orang pun sekarang ni yang pergi haji dengan berjalan kaki. Terutama negara yang dekat-dekat. Ada juga yang jauh-jauh pergi. Sebab dalam Quran tu Allah Ta'ala kata pada Nabi Ibrahim kan, bila kamu seru manusia ni, maka kamu akan dapati mereka ni akan datang untuk mengerjakan haji ni, sama ada berjalan kaki atau berkenderaan. Jadi berjalan kaki ni pun dia ada pula fadilat dia lah. Tetapi apapun, maksudnya menggunakan, sebab memang haji ni banyak bergerak lah pun, banyak bergerak, banyak berjalan. Sebab haji ni dia bergerak. Dia semuanya berkaitan dengan kelakuan, dia tidak bersabit dengan bacaan.
Dalam haji ni dia tak ada bacaan wajib, tetapi dia ada perbuatan-perbuatan yang menjadi rukun. Ada yang jadi rukun haji, ada yang jadi wajib haji. Kan? Apa sajalah. Mana bila kita dah kena berihram perbuatan. Lepas tu nak pergi, katalah kita pergi tawaf. Pergi tawaf perbuatan. Baca apa Ustaz dalam tawaf? Tak ada yang wajib. Baca, ada orang baca Quran, ada orang bertasbih, ada orang berdoa. Itu. Kalau katalah takdir hari tu kita tawaf senyap, tak kata apa, pun tak ada masalah. Kan? Sah. Sebab perbuatan tawaf tu penting. Begitu juga sa'i. Macam tu juga. Yang penting sa'i tu. Kan? Jaga dia punya ni sa'i. Betul juga bila kita pergi wukuf. Wukuf. Masa wukuf ni tak ada satu bacaan yang wajib. Mesti baca sepanjang duduk di Arafah ni kena baca ni. Tak ada. Doa macam-macam doa. Ada orang baca Quran, doa apa semua. Tapi perbuatan ni dia kena pergi wukuf. Mana banyak perbuatan. Berjalan kaki lah banyak. Nak pergi melontar berjalan kaki. Maknanya banyak. Jadi dicontohkan seperti kita gunakan kaki kita ini untuk pergi masjid ataupun untuk mengerjakan haji. Maka itulah yang dikatakan sebagai sebenar-benar syukur pada Allah SWT. Seterusnya contoh lain lagi yang dibawa oleh pengarang ialah dan seperti memalingkan ia akan tangannya kepada memerangi kafir kerana meninggikan agama Islam. Meninggikan. Dia tulis itu meninggalkan, salah tu. Salah dari segi kerana meninggikan agama Islam. Ini orang guna tangan dia untuk berjihad, berperang dengan orang yang memusuhi, memerangi Islam. Maka itulah syukur yang sebenar. Ini satu contoh lah. Contoh yang tinggi lah. Ekstrim. Yang tinggi. Jadi, dan seterusnya katanya pengarang lagi bahawasanya syukur itu setinggi-tinggi pangkat. Ejaan dia situ pingkat, bukan pingkat tu, pangkat. Setinggi-tinggi pangkat ataupun peringkat. Syukur inilah. Sebab apa? Syukur ini tinggi. Bahkan kata pengarang lebih tinggi ia daripada sabar dan zahid. Zahid tu zuhud lah. Dan khauf yang kita belajar sebelum ni. Kita kata kita dah belajar tentang zuhud, tentang khauf, tentang sabar. Dan lainnya. Kerana apa? Kerana syukur itu dimaksud akan dia pada dirinya. Bersalahan, sabar dimaksudkan daripadanya akan mengerasi hawa nafsu. Dan bersalahan khauf, maka iaitu dimaksudkan daripadanya akan menghalau akan yang takut itu kepada segala pangkat yang dimaksud. Jadi ini semua ni memerlukan syarah lagi lah. Jadi kita berhenti kat sini dulu. Kita berhenti bahawasanya syukur itu setinggi-tinggi pangkat. InsyaAllah lepas tu kita akan sambung penerangan dan penjelasannya. InsyaAllah ada umur, ada rezeki, kita akan sambung lagi lah pada seterusnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita istiqamah untuk dengan ilmu ini, dan semoga apa yang kita dengar tadi itu kita dapat faham, kita dapat jadikan pedoman panduan dalam kita ini, meniti hidup kita, baki-baki hidup kita yang ada, supaya hati kita ni kita dapat ubat sehingga hati kita ni menjadi bersih. Maka mudahlah segala anggota badan lain juga melakukan perkara-perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Saya sudahi dengan kata-kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, fa in kana sawaban fa minallah. Jika ada yang benar maka itu daripada Allah. Wa in kana khata'an fa minni wa minasyaitan. Jika ada salah dan silap maka itu kelemahan saya dan dorongan syaitan. Semoga Allah ampunkan saya, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari sekalian dapat maafkan saya. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdash syakirin wa syukru lahu syukrul hamidin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba rasulik wa hubba man yanfa'una hubbuhu indak birahmatika ya arhamar rahimin.
Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.